Hak berdapat kata itu nama Allah tu sahabat Nabi. Terang-terang. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, lagi Ali bin Abi Talib. Tiba-tiba Ibnu Katsir kata pendapat ini tidak tepat. Yang tepatnya Allah Ta'ala sahaja yang tahu makna huruf muqatta'ah tu. Jadi Imam Ibnu Katsir pilih pandangan tu. Dia kata tak tepat. Boleh tak tuan kata Ibnu Katsir ni kurang ajar betul dengan sahabat Nabi? Dia tolak sahabat Nabi. Ada? Tak ada. Sebab tu kadang-kadang sifat ta'assub ni menyebabkan kita tak setuju pada seorang yang tidak sealiran. Macam-macam kita kata dia kurang ajar dan sebagainya. Cuma saya diminta supaya mengulas sikitlah tentang isu yang berlaku kepada sahabat saya Prof Ruzaimi lah, apabila beliau mengulas tentang sembelihan ahli kitab. Sembelihan ahli kitab ni kita boleh makan tak boleh makan. Jadi kalau ikut Al-Imam Syafi'i, sembelihan ahli kitab tu maksudnya keturunan Nabi Yaqub. Maka kalau dia keturunan Nabi Yaqub, kalau dia sembelih kita boleh makanlah. Tapi ulama lain mengatakan tak mesti keturunan Nabi Yaqub, asal dia itu ahli kitab, Yahudi, Kristian mana sekalipun, asal nama dia ahli kitab, maka kita boleh makan sembelihan dia. Jadi beliau telah menyebut dalam satu ceramah dia, pendapat Imam Syafi'i itu adalah tidak tepat katanya. Tidak tepat tu maknanya kata marjuh lah, maknanya yang tidak kuat. Jadi ada sahabat-sahabat minta saya ulas sedikit tuan-tuan mahasiswa sekalian. Kebetulan kita belajar fiqh ni, dan kita telah banyak bertemu dengan khilaf ulama kan, tuan-tuan. Jadi khilaf ulama ni dalam bab fiqh ni satu benda biasa berlaku. Cuma ada ulama berhadapan dengan khilaf ni, dia menggunakan bahasa lunak. Dia tak nak terima pendapat yang tidak sealiran, tapi dia tak ada kata apa. Dia okey je lah. Dia tak nak terima. Tak apalah, bagi saya dalil saya kuat. Pihak sana dalil tak kuat. Saya tak nak terima hak sana. Setakat tu dia cakapnya. Jadi ada pula di antara setengah ulama menggunakan bahasa-bahasa kasar pada orang yang keluar satu pendapat yang dia tak setuju. Jadi saya melihat Prof Zaimi dia tidak menggunakan bahasa kasar, dia tidak setuju dengan pandangan Imam Syafi'i, dan beliau sebelum itu telah menyemok pandangan Imam Tabari. Pandangan Imam Tabari mengatakan bahawa ahli kitab ini sebenarnya dia tidak terikat dengan keturunan Nabi Yaqub. Mana asal ahli kitab je, kalau dia sembelih kita boleh makanlah. Dan roh kita ni telah memilih pandangan ini. Jadi yang kata tak tepat itu ialah Imam Tabari. Imam Tabari kata pada pendapat Imam Syafi'i marjuh, tidak tepat. Jadi profesor kita ni ambil pandangan tu. Bagi saya itu adalah satu perkara biasa dalam dunia khilaf. Dia tak ni macam, tapi ada segelintir orang dia hantar video kat saya, minta saya ulas, sebab dia kata sikap seperti itu kurang ajar, kata dia, kepada Imam Syafi'i. Betul ke dengan kita tidak mahu menerima pandangan Imam Syafi'i maka kita layak dikatakan kurang ajar? Kalau nak kata kurang ajar, tuan-tuan, pada khilaf ni kena bergaluh sikit lah. Saya tak berani nak kata orang tak terima pandangan kita sebagai kurang ajar. Sebab kalau nak kata kurang ajar, bagaimana dengan Imam Syafi'i? Dia berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i itu berguru dengan Imam Malik. Dalam banyak hal Imam Syafi'i tidak ikut Imam Malik, tak setuju dengan Imam Malik. Tak ada orang kata Imam Syafi'i kurang ajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, tuan-tuan, dan banyak orang belajar dengan dia. Dan antara tokoh besar belajar Imam Syafi'i, anak murid kanan dia Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Imam Syafi'i kata aku tinggal di Baghdad satu tokoh yang sangat alim dan zuhud, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tiba-tiba Imam Ahmad buat satu mazhab lain, mazhab Hanbaliyah. Tak ada pula ulama kata Imam Ahmad bin Hanbal ni kurang ajar dengan guru dia. Tak ada. Itu perkara khilaf, tak ada. Jadi tak setuju dalam perkara khilaf ni, saya nampak satu perkara biasa dan tidak ada perkara pelik dengan pandangan Prof kita, tapi ada orang mengatakan beliau telah kurang ajar kepada Imam Syafi'i. Bagi saya ini perkataan yang kurang baik. Sebab kita boleh tak setuju, sebab dia tak setuju, dia pakai pendapat ulama lain. Dan dia tak setuju pula, bukan dia mengeluarkan perkataan-perkataan kasar. Dia tak ada keluar perkataan kasar, makin hamu sehingga kita tengok segelintir pendakwah kita tak setuju pendapat mufti sekalipun. Dia kata bodoh mufti tu. Pun masyarakat tak kata dia kurang ajar. Masyarakat senyap je, tak kata apa lah. Kalau kita nak kata dia kurang ajar, layak lah dikatakan kurang ajar. Masyarakat tak kata apa. Dalam sejarah tentang ada jadi ulama-ulama besar yang saya bawa di sini,
Yang tak setuju contoh Al-Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir ketika dia mentafsirkan huruf muqatta'ah dalam Quran, kalau tuan baca alif lam mim dalam tafsir alif lam mim, alif lam mim ni apa makna dia? Alif lam mim ni sahabat-sahabat Nabi, antaranya siapa? Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, lagi Ali bin Abi Talib mengatakan alif lam mim ha mim alif lam ra apa semua sekali tu hok rangka-rangkah tu, itu adalah sebahagian daripada nama-nama Tuhan, sebahagian daripada nama-nama Allah. Tapi pendapat ini pendapat siapa ni? Pendapat sahabat Nabi. Dibantah oleh Imam Ibn Katsir. Imam Ibn Katsir kata ini tidak tepat. Jadi tuan-tuan nak kata Ibn Katsir kurang ajarlah kepada sahabat Nabi ke guna? Imam Ibn Katsir sebut benda tu dalam tafsir dia. Hak pendapat kata itu nama Allah tu sahabat Nabi. Terang-terang Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, lagi Ali bin Abi Talib. Tiba-tiba Ibn Katsir kata pendapat ini tidak tepat. Yang tepatnya Allah Ta'ala sahaja yang tahu makna huruf muqatta'ah tu. Jadi Imam Ibn Katsir pilih pandangan tu. Dia kata tak tepat. Boleh tak tuan kata Ibn Katsir ni kurang ajar betul dengan sahabat Nabi? Dia tolak sahabat Nabi. Ada? Tak ada. Sebab tu kadang-kadang sifat ta'assub ni menyebabkan kita tak setuju pada seorang yang tidak sealiran. Macam-macam kita kata dia kurang ajar dan sebagainya. Tuan-tuan, sepanjang tuan-tuan belajar dengan saya ni, saya rasa beratus dah pandangan ulama yang melibatkan khilaf kan. Ada tak sama-sama ulama antara dia tu kata kurang ajar macam tak ada kan? Dan saya nak sebut di sini tuan-tuan, ada seorang tokoh ulama yang selalu menjadi rujukan kepada Aswaja Malaysia ini. Dia tengok pandangan dia. Dia punya teruk pandangan daripada Imam Syafi'i. Antara nama dia Syekh Zaid Al-Kausari. Ini seorang ulama daripada Turki. Dia timbalan pada Syekhul Islam, mazhabnya mazhab Hanafi. Seorang yang sangat ta'assub pada mazhab Hanafi, dan beliau ini tuan di antaranya dia telah menghukum sahih hadis apa? Saya baca ni. Hadis ni hadis palsu. Hadis tu hadis maudhu'. Hadis tu hadis maudhu'. Semua ulama tolak kata maudhu'. Dia seorang kata sahih. Satu. Yang kedua, tuan-tuan tengok makna hadis ni. Kalau tuan-tuan tengok makna ni, kita sendiri tuan-tuan akan rasa jeng. Kalau keren lebih lagi. Apa saya nak sebut ni? Hadis tu apa? Hadis ni kalau kita terjemah kalau kita terjemah, pasal kita nak rekah masa, ambil masa sikit Kalau kita terjemah, maksud dia apa? Akan ada seseorang di kalangan umatku, kata Nabi. Nabi kata, akan ada seseorang di kalangan umatku yang dipanggil Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia memberi mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Ada? Faham tak tu? Kemudian dia kata lagi, Nabi kata lagi, akan ada pula seorang lelaki di kalangan umatku yang dipanggil Abu Hanifah. Dia adalah lampu yang menerangi umatku. Dia adalah lampu umatku. Hadis ini memuji Imam Abu Hanifah, mengutuk Imam Syafi'i dengan menganggap Imam Syafi'i lebih jahat daripada iblis. Tuan-tuan boleh terima tak? Hadis ni maudhu' tapi telah dikira sahih oleh Syekh Zaid Kausari disebabkan ta'assub pada mazhab Hanafi. Dia kata sahih. Maknanya kalau sahih, artinya apa? Betul lah Imam Syafi'i itu jahat daripada iblis. Faham tak? Lepas tu, seluruh Asia Tenggara ni, mazhab Syafi'i majoritinya. Dan ni, mazhab iblis lah ni. Ke guna? Faham tak? Ini saya kata tadi, benda khilaf. Jangan keterlaluan. Jadi, dia hadis ini merupakan hadis yang maudhu'. Tiba-tiba dia sahih. Bila dia sahih ni, itu kita anggap tuan-tuan, ini adalah pandangan ulama sama ulama. Walaupun dia berbahasa kasar, kita tak setuju benda-benda bahasa kasar. Tak setuju pandangan, tak apa, janganlah guna bahasa kasar macam ni. Mensahihkan hadis macam ni. Jadi hadis ni telah dinilai palsu oleh Ibn Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Perawi dia antara nama dia Al-Ma'mun Ibn Ahmad Al-Harawi. Ini mereka hadis. Jadi ulama tolak hadis ni tuan-tuan. Kemudian ada pula kes ini saya rujuk ni dalam kitab dia sendirilah, dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Zaid Kausari ni. Kemudian ada lagi zaman tu tuan-tuan, pernah berlaku pertemuan zaman Imam Malik ada, masa tu Imam Abu Hanifah pun ada. Imam Abu Hanifah duduk di sebelah Kufah tu, Imam Malik di Madinah. Jadi berlaku pertemuan, ada sedikit sifat ta'assub sama-sama anak murid, sampai kepada riwayat yang sahih daripada Imam Malik. Kenapa daripada Imam Malik? Riwayat ni disampai oleh siapa? Abdullah bin Ahmad bin Hanbal.
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dia bawa oleh siapa? Al-Baghdadi antara. Dia bawa hadis ni, dia kata sami'tu Malik bin Anas wa dzakara Abu Hanifah faqala kada ad-din kada ad-din. Artinya apa? Dia kata aku mendengar Malik bin Anas, Imam Malik yang berada di Madinah masa tu. Beliau menyebut tentang Imam Abu Hanifah. Faqala, kata Imam Malik, dia telah menipu agama. Dia telah menipu agama. Siapa kata? Imam Malik kata kepada Imam Abu Hanifah. Jadi hak riwayat ni siapa? Anak Imam Ahmad. Nama dia apa? Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Maka kata Tok Syekh ni, dia kata kalau betul, Syekh Zahid kata, kalau betul Imam Malik kata gitu, Imam Malik dosa besar. Imam Malik dosa besar kata dia, kalau dia kata gitu. Kalau Imam Malik tak kata, pelapor dia tu dosa besar. Macam mana pula dia kata pelapor dia dosa besar, sedangkan pelapor ni perawi ni thiqah, anak kepada Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dibawa pula Al-Baghdadi perawi yang thiqah. Semua saya nak cerita, takut tuan-tuan tak faham. Saya nak cerita ni, benda khilaf-khilaf ulama' ni tuan. Bagi saya, tolak menolak, tolak pandangan, nak pakai pandangan itu fenomena biasa. Tapi taklah sampai tahap kita kata kurang ajar. Tak nak sampai tahap kita kata lebih jahat daripada iblis. Itu saya nak sebut tuan, supaya kita faham dalam kita berdepan isu-isu moden yang saya duk ajar tuan-tuan ni, kita banyak berdepan dengan benda-benda khilaf. Hak orang lain nak bahasa kasar, itu dia punya pasal tuan-tuan. Dia berdepan dengan Allah pada hari kiamat kelak. Kita tetap dengan bahasa. Dan saya tengok Prof. Rozami tuan-tuan, sebelum dia bercakap, sekali dia akan semak. Dia mengatakan tidak tepat, merjuh saja, tidak tepat. Ulama lain pun kata tak tepat juga. Ibn Katsir kata sahabat Nabi, merjuh, tak tepat. Tak ada apa-apa. Jadi dalam menggunakan perkataan itu, jangan ta'assub sehingga bila tidak seiring kita pun kata kepada dia, oh ni kurang ajar dan sebagainya. Bagi saya, kalau kita bertemu khilaf-khilaf ulama' ni, lebih baik kita elok daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar. Kalau ulama' sama ulama' suruh pada dia lah, kita jangan ikut dia tu. Hak buruk jangan ikut, kita ikut hak molek aja. Jadi sekadar itu tuan-tuan, sikit ulasan lah orang minta saya ulas kisah umpama itu supaya menjadi teladan dan pengajaran kepada kita dalam berdepan dengan berbagai isu khilaf. Khilaf tu pun dia ada adab, kita kena jaga adab.